Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hai guys. Oke. Bersua lagi hari ini back to back 2 episod. Bayar. Oke. Ah, Bersua lagi dalam uh, Kanta Kelam, Kanta Kelam channel bersama dengan saya Angie. Selalu. Diharap segalanya dipermudahkanlah untuk kita hari ini, okey? Okey, sedikit perkongsian lah, sedikit pesanan khidmat masyarakat dari saya. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan, okey? Um, Seperti yang anda tahulah, hari ini adalah perkongsian kedua. Sebab yang pertama tadi iaitu penjara Pudu. Lepas ni kalau nak tengok, silakanlah tengok yang penjara Pudu punya ya. Okey. Diharap semuanya terhibur dan anggaplah apa yang saya sajikan kepada anda semua pada hari ini hanyalah hiburan dan peneman anda di saat COVID ini ya. Walaupun nanti kita doakanlah supaya COVID dah tak ada lagi, anda pun boleh tengok, bukan masa COVID ni aja, okey? Alright, tanpa buang masa lah. Jom kita layan kisah atau tempat yang saya nak kongsi untuk hari ini selepas tadi penjara Pudu. Yang ini pula kejap. Okey guys, okey. Sekejap ya. Alright, ni masuk. Seperti anda tengok ni belakang ni. Kejap. Ini nama dia. Taman Tema Memaland. Okey. Hari ini selepas buat penjara Pudu, saya nak buat Memaland. Saya minta maaf lah kalau ada kekurangan. Saya minta maaf lebih dulu lah ya. Okey. Jomlah kita masuk ke Memaland. Maaf dah, saya agak kurang sehat. Tapi tak apa, harus kuat. Okey. Memaland, seperti anda semua tahu ialah Memaland adalah sebuah taman rekreasi yang telah terbengkalai di Gombak, Selangor, Malaysia, negara kita ni. Okey, dikenali sebagai taman tema pertama di Malaysia yang bertemakan taman air. Telah dibuka pada 1975. Sepanjang beroperasi selama 20 tahun, ia menjadi tempat tumpuan pelancong yang amat terkenal. Ia mempunyai daya tarikan tersendiri, seperti kolam mandi yang besar, luncur air gergasi, serta replika patung dinosaur dan hewan yang berkemungkinan bersaiz sebenar. Okey, kita masuk selit sedikit ya dalam sejarah si tempat ini. Okey, saya tukar gambar ni. Inilah yang macam di belakang ni kan. Inilah yang Memaland yang terdahulu lah. Tengok, cantik kan? Okey. Lepas kita berehat sekejap tadi ya. Okey, ni. Okey, Memaland mula dibina pada 1971. Memaland, nama Memaland
itu sebenarnya ialah merupakan singkatan daripada gabungan perkataan Malaysian in miniature land. Jadi disingkatkan jadi Memland lah. Okey. Kira macam Malaysia saiz kecil. Begitulah. Maksudnya. Okey. Memland telah dibina di sebuah kawasan berbukit. Berbukit. Sekejap. Mana hilang. Berbukit seluas 300 ekar di Ulu Gombak, hampiran dengan KL, Malaysia. Okay. Pembinaan Memland dilakukan dalam berfasa dan dibuka secara berperingkat juga. Fasa pertama Memland telah siap pada 1970-an, mengandungi 24 buah motel dan 5 buah chalet serta sebuah kolam renang. Di antara tarikan utama Memland pada ketika peringkat awalnya ialah Taman Hewan Prasejarah yang mengandungi binaan seperti yang saya cakap tadilah, binaan model-model dinosaur bersaiz besar yang begitu mengagumkan dan menjadi tumpuan pada masa itu. Selain daripada ini juga disebabkan oleh daya tarikan yang ada dan keindahan yang ada pada tempat tersebut, ia juga turut dijadikan sebagai tempat penggambaran beberapa filem yang hebat di Malaysia pada ketika itu. Di antaranya adalah Mekanik pada 1983, Gila-Gila Remaja 1986, Tompo 88 1987, Dendang Perantau 1979, dan akhir sekali iaitu Suara Kekasih. Yang ini Oji Rashid kalau tak silap saya, yang ada berlakon dalam ni, Kak Oji yang ada berlakon dalam ni 1986. Okey. Namun begitu, pada tahun 1984 sebuah kolam renang yang dikatakan kolam renang terbesar. Terbesar tau. Terbesar di Asia Tenggara telah dilancarkan sebagai penambah tarikan terbaru di Memland. Ia turut menawarkan papan luncur air gergasi yang tinggi dan ini menjadi kegemaran para pengunjung yang ada pada ketika itu. Selain itu juga Memland mempunyai beberapa lagi tarikan lain yang barulah pada ketika itu, seperti bersampan, aktiviti bersampan, memancing, dan ada satu kawasan yang dipanggil sebagai Giant Maze, serta kawasan rimba yang luas. Sesiapa yang ingin jungle trekking pada masa itu boleh buat dekat sinilah. Akan tetapi setelah bertahun-tahun Memland ini beroperasi, insiden pertama telah berlaku. Jadi sebelum saya mula ini kan, saya nak tukar scene sekejap ya. Sekejap. Insiden pertama berlaku iaitu insiden yang melibatkan seorang pengunjung dari Singapura pada masa itu. Pengunjung tersebut yang berusia 27 tahun. 27 tahun telah terlibat dalam satu kemalangan di kawasan papan luncur air gergasi Memland, atau lebih tepat pada Januari 1993. Kejadian malang ini mengejutkan semua orang dan memaksa pihak Memland untuk menutup operasi mereka untuk seketika. Setelah kerja-kerja penambahbaikan,
penambahbaikan dilakukan di Memeland, ia kembali dibuka dan dibukalah untuk orang ramai. Bagaimanapun malang tak berbau. Satu lagi kejadian iaitu kejadian kecil sajalah, iaitu tanah runtuh telah menyebabkan berlakunya kerosakan pada dinding kolam renang pada Mei 1994. Disebabkan kejadian ini, air lumpur memasuki kolam renang tersebut menyebabkan kawasan tersebut ditutup kepada orang ramai. Inilah pengakhir dia kan. Jadi macam ni. Okey. Beberapa pihak lah, termasuk agensi kerajaan, kemudiannya telah mengheret pihak pengurusan Memeland ke mahkamah di atas beberapa dakwaan kesalahan ini. Antaranya ialah kelemahan dalam kawalan keselamatan yang menjadi punca utama kepada beberapa masalah yang telah timbul. Okey, sepanjang perbicaraan kes tersebut, pihak mahkamah telah menghalang Memeland daripada meneruskan operasi. Seperti biasalah, disebabkan kekangan tidak beroperasi tersebut, akhirnya Memeland terpaksa ditutup buat selama-lamanya pada 1994. Aduh, kesian. Sayang betul kan? Tengok seperti yang dekat belakang tu, semuanya macam masih utuh, masih utuh. Tak tahulah tahun 2021 ni, kalau panjang umur tempat ni masih ada nanti, kalau COVID ni tak ada, saya rasa saya nak pergi sini. Saya nak pergi sini lah. Nak tengok kan kesan-kesan ni. Cantik. Tapi dia ada nilai dia sendiri tau. Bagi saya suka tengok benda macam ni. Ini kesan-kesan yang masih tinggal. Dia ada antara lah gambar-gambar yang saya dapat di laman Sesawang. Anda juga boleh cari sendirilah gambar-gambar yang ada kan. Ataupun banyak. Ini di antara je lah yang mampu saya muatkan dalam video ini kan. Ini adalah gelunsur papan air tu, yang gelunsur gergasi yang diorang cakap tu. Inilah dia ya. Masuk pula pada poster ni. Jangan pula korang tak tahu. Memeland ni pernah dibuat dalam bentuk filem yang dibintangi terajuk utamanya iaitu Fatah Amin. Filem Memeland ini menjadikan Memeland sebagai subjek kepada sebuah filem yang ialah pakai gunakan nama yang serupa lah, iaitu Memeland. Dan filem ini telah ditayangkan di Pawagam pada 24 September 2020 yang lalu di Malaysia, Singapura dan Brunei. Tapi sayanglah, saya rasa mungkin saya pun belum buat kajian yang penuh tentang filem ini. Saya rasa kalau bukan kerana pandemik ini, memang sambutan untuk filem ini baik, sebab memang dinantikanlah filem ini yang mengisahkan salah satu daripada tempat yang agak memang terkenal lah di Malaysia kan. Sayanglah sebab COVID ni kan, Pawagam banyak ditutup pada masa itu. Jangan-jangan lagi diorang buat 24 September tu, memang tengah PKP masa tu. Aduh, sayanglah. Kalau pada masa itu tak ada COVID, saya rasa memang banyak yang pasti akan meluangkan masa bersama keluarga untuk bawa keluarga masing-masing ke Pawagam untuk menonton filem ini. Saya rasa saya pun belum tengok filem ni lagi. Nanti saya akan tengok, saya akan cari sama ada di Netflix ke ataupun mana, kalau ada kan. Saya nak tengok.
saya betul-betul nak tengok cerita ni. Nanti mungkin kalau sudah tengok, saya akan buat ulasan ataupun ringkasan lah sedikit untuk filem ni. Okey. Filem ni dibuat berdasarkan perkongsian perihal-perihal paranormal yang dikatakan pernah terjadi di Memaland pada suatu ketika dulu bagi mereka-mereka yang pernah berkunjung pada ke Memaland. Sebenarnya Memaland ini bukan setakat digunakan untuk buat filem. Ada juga tim-tim paranormal pernah menjalankan uji nyali ataupun siasatan di kawasan tersebut, dan hasil mereka memang anda boleh carilah dalam YouTube. Saya rasa ada, sebab saya pernah tengok ada satu tim buat kat sana, dia orang buat uji nyali. Memang tapi biarlah segalanya. Nanti kalau anda ingin tahu, anda pergi ke YouTube dan cari Memaland. Tim-tim mana saya tak akan sebut, anda cari, tengok sendiri. Sebab bagi saya, beberapa tim telah menjumpai sesuatu yang sangat-sangat menarik. Okeylah, sampai di sini saja ya perkongsian untuk Memaland kali ini. Okey guys, okey. Bagaimana perkongsian pendek kita hari ini tentang Memaland? Diharap semuanya terhiburlah dengan apa yang telah saya kongsikan kali ini tentang Memaland. Jika ada sebarang penambahan ataupun komen tentang perkongsian telah saya buat, sila tulis di laman komen, di ruangan komen di bawah nanti di YouTube nanti, apa yang perlu saya tambah, apa maklumat detail yang saya kurang, anda boleh tambah. Kalau banyak, saya akan buat bahagian kedua untuk episod Memaland ini. Sebab saya rasa memang masih banyak lagi. Sebab kalau ada pengalaman yang seram, pelik terjadi semasa anda sendiri pernah menjejakkan kaki ke Memaland ini, anda boleh hantar ke laman web, ke Gmail yang ada tertera di skrin ni sekarang. Anda boleh terus hantar kepada saya dan saya akan cuba sampaikan pengalaman ataupun apa-apalah yang anda berikan pada saya pada masa itu. Saya sangat-sangat berharap ada feedback daripada anda semua. Okey. Akhir kata, maaf jika ada tersilap kata ataupun cara sepanjang perkongsian kali ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan, dan seperti yang saya selalu cakap, jalankanlah kajian anda sendiri. Jika anda ingin kepastian yang betul. Mungkin saya ada silap. Jadi anda jalankanlah kajian anda sendiri ya. Okey. Tetap patuhi SOP. Kita masih jauh untuk menang. Sasaran 4,000 masih sangat-sangat jauh. Jadi stay safe. Salam Kanta Kelam dari saya, Angie. Salut. Bye-bye. Jumpa lagi ya. Bye.
Terima kasih telah memilih saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan pengungsian yang telah disajikan, karena semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.